Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang bakal untuk merapi STPM tahun 2020. Jadi pada pagi ini kesempatan yang ada ini saya gunakanlah untuk bincang tentang soalan STPM 2017. Itu bahasa Melayu kertas 2 untuk semester 2. Jadi tujuan saya adalah untuk saya berbincang dengan anda semua, sekurang-kurangnya dapatlah para pelajar atau pembakal untuk mengambil STPM kertas 2 ini mengetahui bentuk-bentuk soalan yang selalu disoal dalam soalan STPM yang sebenar. Jadi itulah tujuan saya. Jadi kalau anda semua fikirkan benda ini bermanfaat, maka kongsi-kongsikanlah. Jadi insyaAllah saya akan jadikan laman ini, YouTube ni untuk kita berkongsi ilmu. Tidak lainlah untuk berkongsi ilmu. Okey, hari ini kita lihat bahasa Melayu kertas 2. Kalau kita lihat masa yang diperuntukkan adalah 1 jam setengah. Okey. Untuk kertas ini kita ada 2 bahagian, jawab semua soalan dalam bahagian A, iaitu ada 30 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan dalam bahagian B. Kalau kita lihat tahun 2017 ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soalan struktur. Okey, tanpa membuang masa kita lihat dulu untuk soalan bahagian A. Bahagian A 30 markah. Jawab semua soalan. Tandakan jawapan yang betul pada borang jawapan aneka pilihan yang dibekalkan. Okey, kita lihat soalan yang pertama dulu. Yang manakah frasa yang mengandungi perkataan yang menggunakan morfem terikat? Okey, soalan ini tanya yang manakah frasa yang menggunakan perkataan yang menggunakan morfem terikat. Maknanya frasa mana yang ada morfem terikat. Okey, kita lihat satu persatu. Pilihan jawapan 1 roman, orang asli. Orang asli. Yang kedua, petani moden. Kalau kita tengok petani moden, ini ada morfem terikat. Jadi asalnya adalah tani. Okey. Hutan simpan tak ada, pantai terbersih. Pantai terbersih ada morfem terikat, iaitu ada imbuhan ter. Okey, jawapan sini adalah nombor 1. Kalau kita lihat tadi 2 dan 2 petani moden, 2 dan 4. Jadi 2 dan 4 adalah pilihan C lah. C. Pilihan C. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Yang manakah ayat yang mengandungi kata ganda berentak bebas? Okey, ini masih juga dalam tajuk bentuk kata. Itu tentang kata ganda berentak bebas. Cerita yang karut marut itu tidak patut dipertontonkan kepada masyarakat umum. Desas-desus yang mengatakan bahawa anak jutawan itu diculik adalah tidak benar. Pelajar-pelajar nakal itu lari lintang pukang. Ini adalah berentak bebas, lintang pukang. Tidak semua anak pinak Pak Hasan dapat menghadirkan diri dalam perjumpaan keluarga itu. Jadi kita tengok tadi lintang pukang dan anak pinak. Itu adalah yang berentak bebas. Jadi pilihan jawapan adalah 3 dan 4. Kalau kita lihat 3 dan 4, jadi jawapannya adalah D lah. D. Okey. Okey, seterusnya. Yang manakah kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata tugas? Kata terbitan yang dihasilkan ni kata dasarnya terdiri daripada kata tugas. Ini serupa, yakin, kena, sudah. Jadi sini pilihan jawapannya adalah D ya. Menyudahi. Kata dasarnya adalah sudah. Sudah adalah satu bentuk kata tugas, iaitu kata bantu. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Yang manakah pasangan kata terbitan yang kata dasarnya terdiri daripada kata majmu'? Yang terdiri daripada kata majmu'. Yang terdiri daripada kata majmu'.
mendukacitakan, mengedepankan, diurus niagakan, menandatangani, ketidakhadiran, menyebarluaskan, mencampur adukkan, kedaya serapan. Okey, kalau kamu lihat di sini, kita lihat jawapan pilihan yang keempat tu memang betul lah. Memang betul. Jadi kita cari lagi yang mana betul? Betul. Urus niaga, tanda tangan. Ini ya. Urus niaga. Lepas tu mencampur adukkan. Jadi 2 dan 4. 2 dan 4 pilihannya adalah nombor 4 D lah. 2 dan 4. Okay, soalan nombor 5. Yang manakah menggunakan kata pemberi dan kata bilangan ordinal? Ini masih tajuk di bawah tajuk kata tugas lagi lah. Kata tugas. Yang manakah ayat yang menggunakan kata pemberi dan kata bilangan ordinal? Sebelum berangkat ke luar negara, dia ingin menjenguk kedua-dua orang tuanya di kampung. Puan Aisyah mesti membuat persediaan rapi sekiranya beliau mahu memenangi tempat pertama dalam pertandingan itu. Pak Chu Kang akan meminta bantuan daripada beberapa orang rakannya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Kalau kita tengok ni tak ada kata pemberi. Yang keempat, pilihan D, Encik Rawi telah disoal siasat oleh pihak polis kerana dia merupakan orang kedua yang akan menjadi saksi dalam perbicaraan itu. Okay, kata pemberi sini merupakan, di sini kedua, itu ordinal. Ordinal adalah mengikut giliran. Jadi pilihan jawapan adalah D lah. Yang manakah yang menggunakan kata pemberi dan kata bilangan ordinal. Seterusnya, yang keenam, yang manakah ayat yang kata kerjanya merupakan kata kerja aktif tak transitif berpelengkap? Yang manakah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap? Kita tengok pilihan jawapan. Kami sekeluarga hanya berpegang pada janji mulutnya sahaja. Amar kerap bersiasat di tepi pantai dengan rakan-rakannya. Dia bersujud kepada Tuhan dengan penuh kesyukuran. Mereka bergurau senda di beranda rumah. Okey, kata kerja tak transitif berpelengkap. Maksudnya kata kerja yang mesti ada pelengkap. Kalau tidak, ayat tu tidak lengkap. Okey, kalau kita baca pilihan jawapan tu, kami sekeluarga hanya berpegang. Itu tak lengkap lah. Pada janji mulutnya saja. Kalau yang ini boleh. Amar kerap bersiasat. Dia boleh berhenti sampai, ayat itu boleh berhenti sampai di sana saja. Di sini jelas lah. Kalau kita lihat sini, jawapan sini adalah A lah. Menang A. Okey, seterusnya nombor 7. Yang manakah ayat yang menggunakan kata lalu sebagai kata tugas? Sebab kata lalu ni dia boleh juga berfungsi sebagai kata kerja. Tapi dalam ayat ni dia nak menggunakan kata lalu sebagai kata tugas. Okey, dia selalu lalu di hadapan rumah saya. Pelajar berdiri tegak lalu menyanyikan lagu kebangsaan. Kesesakan lalu lintas semakin serius di bandar raya utama. Mereka bertolak ke pusat peranginan itu 2 hari yang lalu. Okay, kalau kita lihat sini yang berfungsi sebagai kata tugas B lah. Pelajar berdiri tegak lalu menyanyikan lagu kebangsaan. Okay. Seterusnya nombor 8.
Yang manakah ayat yang menggunakan kata bantu aspek dan kata bantu ragam? Yang manakah ayat yang menggunakan kata bantu aspek dan kata bantu ragam? Kata bantu aspek ni yang berkaitan dengan masa, kata bantu ragam ni berkaitan dengan ragam manusia. Okey, kita lihat pilihan jawapan. Kita lihat pilihan jawapan. Sejak menjadi pemandu berlesen, saya belum pernah disaman polis. Sejak menjadi pemandu berlesen, saya belum pernah disaman polis. Itu tak ada. Sejak belum pernah. Beliau masih belum bersara daripada penglibatan dalam bidang politik. Kami percaya bahawa kamu harus dapat mengatasi masalah pekerja itu. Ayah masih boleh mengangkat bakul yang berat itu walaupun kurang sihat. Walaupun kurang sihat. Ayah masih boleh mengangkat bakul yang berat itu walaupun kurang sihat. Jadi kalau kita lihat sini, yang manakah ayat yang menggunakan kata bantu aspek dan kata bantu ragam? Maknanya kedua-duanya ada. Kedua-duanya pilihan jawapan adalah D lah. D. Dan jawapan adalah D. Okey, seterusnya ini adalah kata kata praklausa. Kata praklausa. Okay. Yang manakah ayat yang mengandungi kata praklausa yang ditandai oleh X? Yang ditandai oleh X. Okey, kita tengok kata praklausa, kata seru. Sini kata apa? Kata perintah, kata pembenar, kata pangkat ayat, kata tanya. Jadi X ni yang manakah ayat yang mengandungi kata praklausa yang ditandai oleh X? Kata perintah. Okay, kita lihatlah pilihan jawapan dia. Belum tentu dia datang esok. Usahlah dikenang lagi mereka yang telah pergi. Wajar bagi kita menziarahi neneknya di kampung. Memang peristiwa itu menjadi pengajaran kepada mereka. Kalau kita tengok ayat perintah, pilihan jawapan adalah B lah. Usah dikenang lagi mereka yang telah pergi. Okay. Seterusnya soalan yang ke-10. Yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja transitif? Apa kata kunci kalau kita bagi kata kerja transitif? Kata kerja transitif ni kata kerja yang memerlukan objek dan juga boleh dipasifkan. Kata kerja yang memerlukan objek dan boleh dipasifkan. Okay, berita itu merupakan kabar angin semata-mata. Murid-murid menyumbang tenaga dalam program itu. Kejadian tanah runtuh semalam menjadi tajuk utama akhbar itu. Kejadian rompakan itu memeningkan kepala pasukan penyiasat. Okay, kalau kamu lihat sini, kamu carilah perkataan yang boleh dipasifkan. Okay, kalau kita tengok pilihan jawapan sini hanya menyumbang. Murid-murid menyumbang tenaga dalam program itu. Kalau menyumbang, disumbang boleh lah. Berita itu merupakan, tak boleh juga, menjadi, memeningkan kan. Jadi jawapan nombor 10 ni tadi B lah. B. Nombor 11. Yang manakah pasangan kata yang kedua-dua imbuhannya berfungsi sebagai pengubah golongan kata?
Yang manakah pasangan kata yang kedua-dua imbuhannya berfungsi sebagai pengubah golongan kata? Maknanya dia berubah golongan kata. Mungkin asalnya itu kata nama dan bertukar menjadi kata kerja. Okey. Kita lihat sini. Ketua, ketinggian. B. Terlibat, berangkat, berterbangan, terlapak. D. Cemerlang, budayawan. Okey. Kalau kita lihat sini, kedua-dua imbuhannya berfungsi sebagai pengubah golongan kata. Okay, kalau kita tengok sini, tua, dia telah jadi ketua, berubahlah. Tinggi, lepas tu jadi ketinggian. Jadi pilihan jawapan untuk 11 ni A. Yang manakah ayat yang menggunakan kata ganda yang menunjukkan perbuatan saling berbalasan? Saling berbalasan. Siti dan Zaki melambai-lambai ke arah kawan mereka. Tak ada menunjukkan perbuatan saling berbalasan. Dia kerap berkirim-kiriman pesanan ringkas dengan ibunya. Kita tengok C lagi. Berapa orang pelajar berlegar-legar? Milin dan Ramesh masih bertunggu-tunggu. Kalau kita lihat sini yang menunjukkan perbuatan saling berbalasan hanyalah B lah. 12 B. Okay, seterusnya nombor 13. Proses pembentukan kata. Ini pentinglah, kamu dah tahu apa proses pembentukan kata. Proses pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan dan pengakroniman. Jadi yang manakah perkataan yang dibentuk melalui proses X dan Y? Proses X ni apa? Penggandaan. Y itu pengakroniman. Okay, kita lihat pilihan yang betul. Jentolak de bunga. Ini dua-duanya pengakroniman. Peranting hartanah. Peranting penggandaan, hartanah pemajmukan. Adik-beradik, jejentik, leluhur, sementelahan. Okey. Kita lihat sini pilihan jawapan adalah B lah. Itu proses penggandaan dan pemajmukan. Nombor 14. Boleh menjadi sebahagian daripada ayat, mempunyai intonasi yang tertentu. Ada yang boleh berdiri sendiri dan ada yang tidak. Penyebutannya dimulai dan diakhiri oleh kesenyapan. Yang manakah padanan perkataan yang betul bagi klausa dan ayat? Bagi klausa dan ayat. Okey, dia berikan dalam bentuk jadual begini. Okey, kita lihat dulu padanan yang betul tentang klausa. Padanan yang betul tentang klausa. Boleh menjadi sebahagian daripada ayat. Ya, itu adalah pernyataan yang betul tentang klausa. Mempunyai intonasi yang tertentu. Ini sudah jadi ayat. Ada yang boleh berdiri sendiri dan ada yang tidak. Ini masih lagi klausa. Klausa bebas dan klausa tak bebas. Kalau klausa bebas boleh berdiri sendiri. Klausa tak bebas tidak boleh berdiri sendiri. Penyebutannya dimulai dan diakhiri oleh kesenyapan. Ini memang ciri ayat. Jadi nombor 14 jawapan dia B lah. Jadi ciri untuk frasa 1 dan 3, ciri untuk ayat 2 dan 4. Okey. Sekarang ni kita lihat yang manakah ayat yang tidak mengandungi frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik. Selalunya frasa eksosentrik ni berkaitan dengan frasa sendi nama. Yang ada frasa sendi nama. Jadi yang manakah ayat yang tidak mengandungi frasa eksosentrik?
Kalau kita lihat ni, adik tertidur di atas sofa. Ya, keadaan masih seperti dahulu. Pelajar itu kehujanan ketika bersekolah. Jadi kalau yang tidak mengandungi frasa eksensentrik, budak itu agak nakal. Jadi jawapannya adalah A lah. Jawapannya A. Okey, seterusnya, yang manakah klausa? Yang manakah klausa? Rumah ibu mentuanya. Bungkusan hadiah hari lahir. Bungkusan hadiah hari lahir. Pokok cempedak di hujung desa. Solat 5 waktu sehari semalam. Kalau kita lihat, yang manakah klausa? Pokok cempedak di hujung desa. Dia dah nak jadi ayat. Jadi yang klausa pokok cempedak di hujung desa. Jadi 16 C. 17. Yang manakah ayat yang mengandungi 4 klausa? Yang manakah ayat yang mengandungi 4 klausa? Jadi dalam soalan ini dia tidak spesifikkan sama ada klausa bebas ke ataupun klausa tak bebas. Jadi yang mana-mana ayat yang ada 4 klausa, itulah pilihan jawapan dia. Okey. A. Rahim mandi di kolam, tetapi kawan-kawannya yang keletihan sudah tidur lena. Okey. Itu ada berapa? 3. Walaupun diberikan peluang untuk mengulangi peperiksaan sekali lagi, dia tetap gagal. 3. Pengguna jalan raya menyadari bahawa undang-undang itu penting dan mesti dipatuhi. Bukan 4 juga. Okay, nombor D. Pihak polis segera menahan lelaki itu. Okay. Kerana bersikap ganas, sering mencederakan anak dan isteri. Jadi kalau kita lihat, D inilah yang ada 4 klausa. Pihak polis segera menahan lelaki itu kerana bersikap ganas, sering mencederakan anak dan isteri. Itu ada 4 klausa. Jadi untuk soalan ini, bahagian klausa ni kamu kena tahu jenis-jenis klausa. Yang mana satu klausa bebas, yang mana klausa tak bebas, supaya kamu dapat jawab. Okey, soalan nombor 18, ayat 1. Ayat, pola ayat. 1. Frasa nama campur frasa nama. 2. Frasa nama campur frasa kerja. 3. Frasa nama campur dengan frasa adjektif. Yang manakah padanan contoh ayat yang betul mengikut pola ayat 1, 2 dan 3? Okey, di sini adalah tanya manakah mengikut pola yang betul. Okey, kita lihat pola yang pertama dulu, frasa nama, frasa nama. Okey, kalau kita lihat di petak yang mana merupakan binaan frasa nama, frasa nama. Okey. Desa itu merupakan kawasan penempatan baharu. Desa itu merupakan kawasan penempatan baru. Itu adalah binaan frasa nama, frasa nama. Okay, kita lihat frasa nama, frasa kerja. Kejadian itu menggerunkan sesiapa sahaja. Itu frasa kerja. Frasa nama, frasa kerja. Kejadian itu menggerunkan sesiapa saja. Frasa nama, frasa adjektif. Adik bongsu saya memang sudah besar sekarang. Itu adalah frasa nama, adik bongsu saya. Frasa adjektif memang sudah besar sekarang.
Jadi untuk pilihan jawapan yang ikut betul mengikut pola 1, 2, 3 itu, pilihan jawapan adalah C lah. C. Okey, 18, 19. Yang manakah ayat songsang? Yang manakah ayat songsang? Yang manakah ayat songsang? Sememangnya betul-betul meningkat ketika itu. Kecil-kecil benar anak mangsa kemalangan itu. Tidaklah ingin saya bertemu dengan lelaki itu lagi. Dia dengan adik lelakinya ada perbezaan yang ketara. Okay, kalau kita lihat ayat songsang, kecil-kecil benar anak mangsa kemalangan itu. Kecil-kecil benar anak mangsa kemalangan itu. Ini lagi pilihan ayat songsang. Tidaklah ingin saya bertemu dengan lelaki itu lagi. Jadi 19 pilihan C lah, yang ada 2 dan 3. Ayat songsang. 20. Yang manakah ayat yang mengadami pendepanan seluruh predikat? Pendepanan seluruh predikat. Okey. Berjalan kaki ke sekolah budak-budak itu. Tidaklah mahu dia datang ke sini lagi. Ke kedai Mak Limah pagi tadi. Semalam adik kena marah. Okey. Pendepanan seluruh predikat. Okey. Kalau kita lihat sini, A lah. Berjalan kaki ke sekolah budak-budak itu. Kalau kita lihat ayat asalnya nak. Budak-budak itu berjalan kaki ke sekolah. Jadi telah berlaku pendepanan seluruh predikat. Berjalan kaki ke sekolah budak-budak itu. Itu soalan nombor 20. Pilihan jawapan yang betul tadi adalah A lah. Okey, sekarang kita tengok soalan 21. Juga dalam bentuk jadual sebegini. 1. Ayat yang kata kerjanya mempunyai penerang. 2. Ayat yang kata kerjanya mempunyai pelengkap. Yang manakah padanan contoh ayat yang betul bagi 1 dan 2? Okey. Ayat yang kata kerjanya mempunyai penerang. Ayat yang kata kerjanya mempunyai pelengkap. Kita lihat apa penerang, apa pelengkap. Penerang ni untuk menerangkan saja. Sama ada kita nak letak atau tak letak, ayat itu masih lagi lengkap. Tapi kalau pelengkap, dia mesti ada. Kalau tak ada, ayat itu tidak lengkap. Kami berperahu layar untuk ke pulau kecil itu. Ini ada penerang. Ada penerang. Harta warisannya berjumlah jutaan. Harta warisannya berjumlah jutaan ringgit Malaysia. Dapat tak ayat tu? Harta warisannya berjumlah jutaan ringgit Malaysia. Jadi kalau kita lihat ayat yang pertama ni dah memenuhi kriteria itu. Ini adalah kerja yang mempunyai penerang. Yang ini ayat kata kerja yang mempunyai pelengkap. Jadi pilihan jawapan adalah A lah. Pilihan jawapan A. 21 A. Okey, 22. Yang manakah ayat yang tidak boleh dipasifkan? Ayat yang tidak boleh dipasifkan. 1. Pilihan A. Sesiapa saja boleh memasuki kawasan itu pada bila-bila masa. Memasuki sesiapa saja boleh memasuki kawasan itu pada bila-bila masa. Ni boleh memasuki, dimasuki.
Itu adalah kata kerja transitif. Pemuda bermata keranjang itu dipermainkan perasaan tunangnya. Mempermainkan, bolehlah. Dipermainkan. Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya tentang hal itu. Kalau kita tengok ayat ni, tak boleh dipasifkan. Dia memberanikan diri untuk bertanya, ini tak boleh dipasifkan. Jadi pilihan jawapan C lah, ayat yang tidak boleh dipasifkan. Kalau yang ketiga tu, doktor pakar itu menjalankan pembedahan terhadap pesakit tersebut. Pembedahan terhadap pesakit itu dijalankan oleh doktor pakar. Jadi pilihan jawapan 23 C. 22 jawapan tadi C lah. Seterusnya 24. Yang manakah ayat aktif transitif berpenerang? Yang manakah ayat aktif transitif berpenerang? Sama juga ayat aktif transitif, ayat aktif yang ada kata kerja transitif. Jadi kalau kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek, dan juga ayat itu boleh dipasifkan. Okey. Gadis itu berasal dari Negeri Sembilan. Ini bukan ayat aktif transitif. Dia sanggup berkorban. Mereka berbincang. Ini semuanya kata kerja tak transitif. Adik bongsu kesayangannya berbaju kebaya merah jambu itu. Yang manakah ayat aktif transitif berperangan? Okey, adik bongsu kesayangannya berbaju kebaya merah jambu. Okey, jadi maknanya 23 jawapan dia D lah. Ayat aktif transitif berpenerangan. Jadi yang lain tu bukan. Seterusnya 24. Yang manakah ayat tanya dengan unsur tanya? Ayat tanya ada ayat tanya dengan unsur tanya, ayat tanya tanpa kata tanya. Di sini tanya, yang manakah ayat tanya dengan unsur tanya? Kakak ke pejabat sejak bila? Kamu akan pulang sekarang. Belum makankah awak hari ini? Kamu sudah hendak berkahwin? Okay, kalau kita tanya ada satu saja ayat. Ayat tanya dengan unsur tanya. Sinilah ada bila ni. Ini A lah jawapannya. Kan? Kakak ke pejabat sejak bila? Kakak ke pejabat sejak bila? 24-25. Di soalan 24 tu jawapannya adalah A lah. 25. Kajian itu menunjukkan sesuatu. Semut dapat menghimpunkan makanan untuk jangka panjang. Apakah bentuk ayat yang terhasil apabila ayat 1 dan ayat 2 digabungkan? Ayat majmuk gabungan, ayat majmuk campuran, ayat majmuk keterangan, ayat majmuk komplemen. Okey, kalau kita buat sini, kajian itu menunjukkan sesuatu bahawa semut dapat menghimpun makanannya untuk jangka panjang. Okay, kalau kita lihat ayat tu adalah ayat majmuk komplemen. Ayat majmuk komplemen. Jadi jawapannya D lah. Ayat majmuk komplemen. Okay, seterusnya nombor 26. Negara-negara yang berada dalam cengkaman penjajah bukan saja akan mundur dari segi ekonomi tetapi juga dari sudut pendidikan. Yang manakah pernyataan yang benar tentang ayat di atas? Yang manakah pernyataan yang benar tentang ayat di atas? 1. Mengandungi ayat nafi.
Negara-negara yang berada dalam cengkaman penjajah bukan sahaja akan mundur dari segi ekonomi tetapi juga dari segi pendidikan. Tak ada, bukan mengandungi ayat nafi. Merupakan ayat majmuk relatif. Ayat majmuk relatif, ayat majmuk yang menggunakan kata pancangan relatif. Contohnya yang. Kalau kita lihat sini, pun tak ada. Yang ketiga, terdapat kata hubung berpasangan. Ada, bukan sahaja. Bukan sahaja. Yang tiga tu betul. Yang keempat merupakan ayat majmuk campuran. Itu ayat majmuk campuran lah. Jadi pilihan jawapan 3 dan 4. 3 dan 4 jadi 26. Jawapannya adalah D lah. Jawapannya adalah D, 3 dan 4. Okey, seterusnya nombor 27. Yang manakah padanan yang betul antara jenis ayat majmuk dengan contohnya? Nombor 27 ni, yang manakah padanan yang betul antara jenis ayat majmuk dengan contoh ayatnya? Okay, kita lihat dulu jenis ayat majmuk. Nombor 1, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk komplemen, ayat majmuk keterangan, ayat majmuk campuran. Okay, kita lihat pertama dulu, ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan. Sini dia beri contoh ayat P, Q, R dan S ni. Okay. P, sumbangan jutawan itu kami terima dengan rasa gembira dan hati yang terbuka. Sumbangan jutawan itu kami terima dengan rasa gembira dan hati yang terbuka. Budak itu mengetuk pintu, kemudian membukanya. Dia mengesyorkan supaya kami membeli novel itu. Dia mengesyorkan supaya kami membeli novel itu. Ibu tetap menunggu hingga bapa pulang dari pejabat. Okey, kita lihat dulu ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ni mana tu? Budak itu mengetuk pintu kemudian membukanya. Jadi satu ni pergi ke Q. Kita tengok. Satu pergi ke Q. Okay, kita ada pilihan jawapan A. Tapi kita tengok dulu yang kedua. Kita tengok dulu yang kedua. Yang kedua, ayat 2 ni. Ayat majmuk komplemen. Ayat majmuk komplemen. Dia mengesyorkan supaya kami membeli novel itu. Jadi dua ni pergi ke R. 3, ayat majmuk keterangan. Ayat majmuk keterangan. Ayat majmuk keterangan. Nombor 3. Ayat majmuk keterangan. Ni pergi ke mana? Ibu tetap menunggu hingga bapa pulang dari pejabat. Jadi 3 pergi ke S. 4, ayat majmuk campuran. Ayat majmuk campuran. Sumbangan jutawan itu kami terima dengan rasa gembira dan hati yang terbuka. Jadi pilihan jawapan A. Dan jawapan adalah A. Okey, nombor 8, yang manakah ayat majmuk keterangan? Pemuda yang berjubah biru itu abang saya. Tidak wajar untuk kita menolak permohonan itu. Kita mendapat banyak pengetahuan dengan membaca. Ibu menyarankan supaya saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Manakah ayat majmuk keterangan? Kita mendapat banyak pengalaman dengan membaca. Ini adalah ayat majmuk keterangan. Kita mendapat banyak pengetahuan dengan membaca. 28 C. 29, yang manakah ayat yang menepati rajah pun di atas? Kita tengok frasa nama. Ini frasa kerja, kata nama.
Ni kata hubung, frasa kerja, kata nama. Okey, kalau kita lihat soalan ini, yang menepati gambar rajah pohon di atas, kanak-kanak itu frasa nama menunggang basikal sambil menyanyikan lagu. Jadi jawapannya B lah. Kanak-kanak itu menunggang basikal sambil menyanyikan lagu. Okay. Kanak-kanak itu frasa nama, kata kerja menunggang, frasa nama basikal, kata hubung sambil, kata kerja menyanyikan lagu. Okay, yang manakah ayat yang mengalami pengguguran? Yang manakah ayat yang mengalami pengguguran? Okay, soalan nombor 30. Yang dinobatkan sebagai pelajar terbaik itu anak Puan Zahra. Ini telah mengalami pengguguran. Okay, satu tu betul lah. Nombor 30. Satu betul. Masalah mereka tidak mungkin berlanjutan sekiranya ditangani segera. Masalah mereka tidak mungkin berlanjutan sekiranya ditangani segera. Ini pun ada pengguguran. Pihak pembangkang yakin bahawa mereka akan menjuarai pertandingan bahasa itu. Tidak, Sebahagian besar daripada peserta kursus adalah dari sekolah-sekolah di daerah itu. Sebahagian besar dari peserta kursus adalah dari sekolah-sekolah daerah itu. Ini tak ada. Jadi yang manakah ayat yang mengalami pengguguran? Jadi ayat 1 tadi dan juga ayat 2. Jadi ayat 1 dan 2 jawapannya adalah A lah. Jadi 30 jawapannya adalah A. Okey, untuk sesi kali ini saya hanya bincang soalan objektif saja dulu, dan mungkin sesi-sesi akan datang saya akan teruskan perbincangan untuk STPM 2017 ni untuk bahagian B, iaitu soalan struktur. Jadi saya berharaplah sedikit perbincangan yang saya buat untuk soalan Bahasa Melayu STPM 2017 910/2 ini memberi manfaat kepada kamu semua. Jadi dapat berkongsi selepas ni daripada perbincangan kita ataupun daripada perkongsian ni, saya harap kamu tahulah bentuk-bentuk soalan dan apa-apa perkara yang kamu perlu buat persediaan. Tadi kalau kita lihat bahagian pertama soalan lebih kurang sampai 10 hingga 11 soalan itu adalah bahagian morfologi, dan yang selebihnya sampai soalan nombor 30 itu adalah bahagian sintaksis. Jadi saya harap kamu fahamlah, tahu yang mana bahagian yang perlu berikan tumpuan. Kalau kamu lihat tadi bahagian sintaksis banyak berkaitan dengan ayat. Jadi untuk hari ini itu saja perkongsian saya. Jadi saya harap kalau bahan ini berguna, manfaat bagi kamu, gunakanlah. Saya cuma berkongsi saja. InsyaAllah pada sesi-sesi akan datang saya akan bincang untuk bahagian B bagi soalan STPM 2017. Jadi kalau untuk sesi pada kali ini itu saja yang saya dapat kongsikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.